Okey. Saya rasa mungkin inilah gambaran orang muda. Walaupun mungkin mereka berbeza. YB, Khairi, Ustaz Nasruddin, mungkin sekali lagi YB juga kan. Dan juga Dr. Mazhar. Tapi kita dapati bahawa ketiga-tiga mereka lebih menyeru kepada tinggalkan politik lama. Kita nak maju ke politik baru. Harap boleh jangan gunakan handphone tak di dalam dewan. Semua matikan handphone, kita bertamadun hadari. Ya. Kita inginkan politik yang lebih telus, ada ruang accountability, lebih ruang freedom of media, freedom of expression. Kita nak politik lebih bertanggungjawab, politik bermaruah. Dan ini harapan orang muda nak pergi ke depan. Jadi saya rasa cukup dah saya grill mereka. Sekarang ni saya nak buka untuk tuan-tuan pula grill mereka. Tapi oleh kerana kita berhadapan dengan audiens yang ramai juga kaki politik, saya kena buat undang-undang. Sebab Sinarian beri 100% kuasa pada saya untuk tentukan. Biasanya dia tulis soalan saja. Tapi kali ni kita akan pilih. Jadi ikut suka saya lah nak pilih siapa. Menarik orang akademik macam saya tidak pilih bulu. Tak ada saya nampak kupiah saya pilih, tongkok saya pilih ke ataupun lambang ada, tak. Kita akan pilih berdasarkan siapa yang saya rasa sesuai. Okey, cuma ada undang-undang. Pertamanya nyatakan nama, dari mana organisasi anda wakili, parti ataupun apa-apa saja, masjid ke surau ke. Soalan ringkas dan bukan menjadi ahli panel keempat. Kalau nak jadi ahli panel keempat, biarkan saya saja. Orang lain jangan. Soalan ringkas dan saya rasakan kalau boleh jangan sentimen dan kita nak jaga adab majlis ilmu. Jadi saya rasa tanpa lengahkan waktu, izinkan saya berdiri untuk tengok. Okey, kita mulakan untuk siapa nak jawab soalan dulu. Okey. Ya? Untuk tanya soalan, sorry. Okey, baju hijau tu. Kita akan kumpul soalannya. Nyatakan anda tunjukkan kepada siapa? Assalamualaikum. Saya Amin. Saya tunjukkan soalan ni pada Dr. Mazhar. Saya daripada Sentul. Tengah kerja. Sihat. Saya cuba nak renggangkan situasi tegang sekarang. Saya simpan soalan ni lama. Okey, siapa yang tengah kerja teruskan soalan. Saya nak tanya pada Dr. Mazhar tentang Fitnatul Kubra. Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, dia difitnah dan implikasinya pada perpecahan. Kerana fitnah ni dia membuahkan pemusuhan. Jadi saya nak beringkaslah jawapan pada soalan saya itu. Apa soalannya tadi? Soalan saya itulah. Okey, terima. Dr. Mazhar. Fitnah terhadap Uthman bin Affan. Okey, terima kasih. Soalan kedua. Okey, ni yang ni. Okey. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Ahmad Syahir daripada Putrajaya. Okey, Ahmad Syahir. So soalan ni saya tujukan untuk Ketua Dewan Pemuda PAS. Okey. So soalan saya, dalam beberapa pilihan raya lepas, di pihak kita kira PAS ni pembangkang sering menggunakan gambar model Al-Tantuya. So di situ seolah-olah ada unsur-unsur untuk memfitnah. Kita tak tahu apa tujuan dia, tapi seolah-olah gambar itu unsur-unsur fitnah. Apakah pendidikan Dewan Pemuda dalam isu ini? Okey, terima kasih. Yang belakang tu rambut panjang tak? Yang tadi angkat tangan. Okey, tak apalah. Yang diri tadi, okey, yang diri. Nama saya Abu Akif daripada Puchong. Saya nak tanya untuk tiga-tiga panel boleh tak? Satu soalan je, tapi soalan dia related lah. Okey. Soalan dia berkenaan dengan Syiah. Tentang? Syiah. Apa langkah UMNO untuk mengislamkan parti UMNO itu sendiri? Sebab kita tak nampak Jakim punya
peranan dalam kerajaan lah, sebab Syiah ni masih boleh bebas lagi dalam Malaysia lah. Dan untuk wakil PAS pula, apa langkah PAS dalam sebab dalam PAS ni ada unsur-unsur Syiah yang mana kita tahu walaupun walaupun kita tahu masih belum dibuktikan lagi, tapi semua sedia maklum dah tahulah kan. Dan lagi satu untuk Dr. Mazhar. Dr. Mazhar lebih dikenali menggunakan pendekatan daripada Yusof Al-Qaradawi kan. Jadi Yusof Al-Qaradawi ni pula daripada Ikhwanul Muslimin. Jadi apa komen Dr. Mazhar tentang Ikhwan bekerjasama dengan Syiah? Okey, kita akan habis 3 soalan ni. Lepas mereka dah jawab, kita akan pergi kepada 3 yang lainnya. Cuma minta Syiah tadi bolehlah, semua setuju nak jawab. Tapi kalau boleh kita stick pada soalan tentang fitnah. Jangan lepas ni tanya tentang apa ni, Linus lah apalah. Walaupun saya antara yang anti Linus. Okey, kita mula dengan soalan pertama tu. Okey. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Saya ingat itu sejarah, tapi kita mungkin dia tanya tentang sejarah. Tapi kita tahu bahawasanya Khalifah Osman jatuh kerana isunya fitnah. Dikatakan Khalifah Osman mendahulukan adik-beradik. Khalifah Osman tidak telus dalam pengurusan, dalam pelantikan dan bermewah-mewahan. Dan Osman telah jawab. Bezanya Osman bezanya ialah tak nampak. Bezanya ialah Osman telah jawab semua perkara itu. Tapi oleh kerana demikianlah tabiat fitnah, apabila dia telah dilontarkan, dan pada zaman itu kita lihat satu masalah yang besar pada ketika itu, tak ada, bila orang jawab lambat nak sampai kepada hujung negeri dan membawa kepada pemberontakan dan jatuhnya Khalifah Osman. Sekarang ni pula bila ada orang jawab, senang balik orang nak jawab lain kerana internet kan. Tapi apa yang saya nak sebut, kesemua kerajaan-kerajaan orang Islam jatuh, semuanya kaitan isu agama. Osman yang menggerakkan menjatuhkan Osman ada kaitan dengan sedikit sebanyak isu Syiah, tetapi dibangkitkan juga isu nas-nas agama. Osman Umayyah jatuh juga kerana kononnya yang patut dilantik ialah kaum keluarga Nabi Abbasiyah. Abbasiyah dijatuhkan juga ada isu agama. Sebab itu sekali lagi saya katakan bahawasanya agama penting untuk pemerintahan, tetapi dia mesti diadun dengan cara yang baik. Dalam UMNO sendiri saya ingat bila mereka bersaing, mereka akan gunakan agama. Kalau nak keluarkan, saya tahu, saya malah nak sebut akhbar, sebahagian akhbar yang sering telefon kita, bila dia keluarkan gambar, video, stek dan seumpamanya, dia nak tanya apa pendapat ustaz, bagi dalil sikit tentang perbuatan ini. Dia tak tanya kita apa perbuatan orang yang sebarkan ini. Dia nak, kalau kita jawab 10 poin, dia akan ambil 2 poin yang mana berpihak pada dia saja. Dan demikian itu juga semua tabiat kebanyakan parti-parti politik dan kerajaan-kerajaan yang tidak telus dengan agama. Sebab itu kita ambil pengajaran kepada isu Saidina Osman. Dia jatuh kerana isu agama. Dibangkitkan isu Ali, isu dan seumpamanya. Dan kita juga, saya orang yang menolak kata tak boleh jatuhkan kerajaan dalam erti kata menjatuhkannya dalam cara yang betul. Kita kalau tidak, tak payah ada pilihan raya di Malaysia. Saya adalah orang yang percaya perlunya ada pertukaran pemerintahan, mengambil kerajaan yang lebih baik. Bukan mesti tukar parti, tapi mesti tukar orang. Jangan orang tu duduk tempat tu sampai tak turun-turun dia. Jadi kita mesti ada perubahan. Walau macam mana pun menurun orang bukanlah dengan cara fitnah. Kita boleh, saya ingat yang patut kita hidupkan dalam masyarakat kita, kalau tak puas hati, awak kemukakan idea awak yang bagaimana awak nak memerintah. Bukan kerana saya mesti merintah sebab dia ada skandal, saya tak ada skandal. Itu bukan menunjukkan bahawasanya kita adalah pemerintah yang baik. Itu hanyalah secara bandingan. Dia itu teruk kerana saya tak terbukti lagi teruk, saya boleh. Kita nak masyarakat yang mencari orang yang memang layak, baik. Kalau orang lain semua baik pun, dia tetap lebih baik. Dia yang kita nak memerintah kita. Bukan orang yang 2 orang teruk, kita pilih yang kurang teruk.
Dan ini budaya ini mesti dibuang dan mudah-mudahan kita dapat hidup dalam masyarakat yang sihat. Pasal Syiah, Doktor nak sambung. Pasal Syiah ini ada perbezaan, saya ingat. Saya tak tahu Ikhwan bekerja sama dengan Syiah dalam konteks dalam mengusahakan sebuah negara. Ada perkara yang mereka perundingan duduk. Bila mereka duduk satu pentas, tidak bererti PAS telah menjadi UMNO dan UMNO telah menjadi PAS. Bila Ikhwan berada dengan Syiah dalam beberapa isu, bukan bererti Ikhwan itu telah menarik. Saya rasalah, bukan saya menyokong pandangan Ikhwan itu semua. Saya rasa ini kita kena bezakan. Sebab tu saya adalah orang yang tidak bersetuju untuk PAS duduk menjadi satu dengan UMNO. Yang penting ialah setiap parti ini mengekalkan identiti mereka, tetapi mereka boleh kerjasama dan ada check and balance. Perkara yang common ground boleh kerjasama. Tentu orang Islam antara Sunni dan Syiah ada juga benda yang sama yang boleh kita kerjasama. PAS dan UMNO juga ada benda yang sama, tapi Sunni pergi jadi Syiah memang tidak. Itu kita tidak dapat terima sama sekali, dan saya orang yang akan berusaha menghalang perkara ini berlaku. InsyaAllah. Begitu juga, bukanlah PAS dengan UMNO ni Syiah, tapi untuk PAS jadi UMNO, saya tak setuju. Dan UMNO jadi PAS pun tak payahlah. UMNO jadi UMNO, PAS jadi PAS, tapi kedua-duanya mesti telus, matang dan sesuai untuk generasi yang akan datang. Okey. Kita boleh pada Ustaz, ada dua soalan tadi. Pertama bab apa ni, gambar apa Al-Tantuya, dan kedua bab Syiah dalam PAS. Baik, Pengerusi, saya konsisten dengan sikap kita berpolitik, mesti menjauhi fitnah. Jika sekiranya apa yang berlaku ini berasaskan kepada untuk menghidupkan budaya fitnah, saya tidak bersetuju, walaupun siapa melakukannya. Tetapi apa yang paling penting ialah apabila sesuatu itu menjadi isu, kita mengharapkan sangat bahawa isu itu mesti ditangani dengan bijak, dengan berhemah, dan jika sekiranya berkait dengan jenayah, dia mesti ada pendakwaan, dia mesti bawa ke mahkamah. Kalau ada pertuduhan, dia mesti ada bukti. Dia sebenarnya dalam Islam tidak salah untuk kita menuduh orang. Nak tuduh boleh, dibenarkan kita menuduh, tapi dengan syarat bawa bukti. Kalau tidak ada bukti, jangan kemukakan tuduhan. Jadi apabila dibuat tuduhan, dibuat laporan, langkah yang pertama ialah mesti ambil kes itu dibawa kepada pihak yang berkuasa ataupun pihak mahkamah untuk diadili. Baik, jangan hidupkan budaya. Inilah yang saya nak balik ke semula untuk pembinaan modal insan dalam parti, supaya bertolak daripada situ, dan insya-Allah kita akan melahirkan pemuda-pemuda yang baik, pemuda-pemuda yang tahu apabila turun ke medan politik, dia bukan turun dengan semangat permusuhan, tetapi semangat untuk membangunkan negara, semangat untuk menghidupkan masa depan negara dengan baik. Saya kira Gen Y yang ada pada hari ini, generasi muda yang hari ini, memang mereka tak senang dengan budaya yang seperti itu. Memang mereka tak senang dengan budaya yang seperti itu. Tapi itulah malangnya, daripada mana-mana parti pun saya lihat mutakhir ini, sebelum daripada ini, kalau kita turun ke pusat penamaan calon, dia akan berteriak, akan bertepik. Saya nak serulah anak-anak muda sekarang, kita hentikanlah style macam itu. Style pemuda Pakatan Rakyat sebelah sini dengan teriakannya, pemuda Barisan Nasional sebelah dengan teriakannya, ngebu sana ngebu sini. Dia tidak membangun negara dengan potensi yang seperti itu. Kalau kita nak turun ke medan politik, biarlah kita turun dengan hemah, dengan berakhlak. Dan saya rasa pemuda sekarang boleh memulakannya. Sebab itu saya minta maaf banyak-banyak. Memang kerja yang kita buat ini kerja yang tidak popular. Kalau saudara mengharapkan populariti, mengharapkan ianya mendapat satu pengiktirafan ramai, memang sukar. Tetapi mau tak mau, sebagai seorang pemimpin yang mahu memastikan masa depan negara ini baik, kita mesti menangkah arus. Jadi PAS belum bersedia untuk menggantikan UMNO lagi lah dalam waktu terdekat. Kita telah bersedia. Maksud saya ialah kita nak pergi ke arah yang lebih baik. Kalau kita nak buat perubahan itu mesti lebih baik. Bukan perubahan hanya menggantikan orangnya, menggantikan individunya. Tetapi kita mesti menggantikan dasarnya, mesti menggantikan polisinya, supaya dasar dan polisi itu bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh agama. Sikit saya sebut, kita ini hidup di atas muka bumi yang dicipta oleh Allah. Mau tak mau, kita mesti memastikan politik kita, sosial kita, ekonomi kita mendapat restu daripada Allah, Tuhan empunya bumi. Oleh kerana itulah kita mesti
berdepan dengan segala ancaman-ancaman yang berbentuk fitnah dan seumpamanya. Baik, itu respon saya lah berkait dengan isu ini, dan saya kata kalau siapa pun datang daripada mana sekalipun yang membawa nada fitnah, dia mesti ditolak dan mesti ditanam. Termasuk isu gambar tentu ya. Ya. Walaupun termasuk gambar, apa faedahnya kalau kita tunjuk gambar begitu? Kalau betul salah, nak tuduh siapa? Nak tuduh Datuk Seri Najib, file ke mahkamah. Tapi mahkamah mesti bersedialah panggil Datuk Seri Najib. Jangan tak panggil pula. Itu masalahnya. Apabila kita dah file ke mahkamah, mahkamah mesti bersedia untuk memanggil. Okey, bawa tenang. Saya bimbang begini, saya kesan begini, satu dalam sistem demokrasi negara kita. Dalam sistem demokrasi negara kita, apabila kita bawa kes ke mahkamah sebagai contoh, kita buat laporan polis sebagai contoh, tidak diambil tindakan beberapa kali, saya bimbang juga nanti rakyat yang tidak terkawal ini akan bangkit dengan menggunakan kemarahan dia, dengan protes yang ada di tangan dia. Sebab itu kerajaan mesti peka lah perkara ini. Kembali pada isu Syiah tadi. Baik, berkait dengan isu Syiah, kita PAS sebagai sebuah parti politik yang berlandaskan kepada Islam, sikap kita terbuka untuk memimpin masyarakat dan umat. Dasar kita ialah ahli sunnah wal jamaah. Itu jelas. Dalam perlembagaan kita pun jelas disebut Al-Quran dan Hadis dengan menggunakan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Adapun di luar sana orang nak sokong PAS, macam Dr. Afiq sebut tadi, macam-macam latar belakang dan macam-macam jenis orang yang sokong PAS. Baik, untuk mereka sokong, kita boleh menerima sokongan mereka. Dan kita mesti bersifat terbuka dan bersifat lapang dada untuk berkawan dengan mereka supaya kita mampu untuk menyampaikan risalah perjuangan kita. Kalau kita tutup pintu, macam mana risalah perjuangan kita nak sampai? Kita nak memperjuangkan Islam, kita nak tegakkan akidah ahli sunnah wal jamaah, tetapi kita tutup awal-awal pintu. Jangan siapa berkawan dengan kita oleh kerana dia berbeza pandangan, aliran pemikiran. Itu salah. Kita mesti buka pintu. Kita mesti buka pintu untuk mereka menerima. Dan alhamdulillah sekarang ni PAS kita telah membuat anjakan bagaimana kita telah boleh membuat satu dewan himpunan penyokong dari kalangan non-Muslim, dan jumlah mereka semakin hari semakin meningkat, dan mereka telah boleh menerima perjuangan PAS walaupun PAS meletakkan Islam sebagai dasar perjuangan. Saya rasa saya agak boleh appreciate ataupun hormat konsistensi pendirian Ustaz Nasruddin dari menerima penyokong. Sebab tu dia pernah menawarkan kepada saudara Khairi untuk masuk PAS dan saudara Arman untuk masuk PAS. Tapi sampai sekarang kedua-dua mereka tak terima lah. Okey, saudara Khairi, Syiah dalam UMNO, ada ke Syiah dalam UMNO? Terima kasih. Pertamanya sebelum saya jawab soalan itu, saya nak bagi sikit lah. Okay. Yang pertamanya yang tadi itu saya ikut nasihat Dr. Asri, saya takkan jadi orang PAS lah. Jemputan daripada Ketua Muda PAS. Tapi saya nak respon sikit ya. Ini soal fitnah tadi yang disebutkan tadi. Saya amat bersyukur hari ini sebab saya dengar dengan jelas pendirian yang telah dibuat oleh Ketua Dewan Pemuda PAS yang menolak fitnah, yang menolak soal gambar Tantuya dan sebagainya. Cuma saya akan pegang apa yang dia cakap pada hari ini. Sebab selama ini apa yang saya tengok dengan apa yang dia cakap pada hari ini amat berbeza. Amat berbeza sekali. Kalau kita tengok di pilihan raya umum, memang betul. Bukan setakat gambar, tetapi poster, banner, teriakan soal Tantuya, tuduhan yang tidak ada berasas langsung dikeluarkan daripada penyokong pembangkang. Jelas fitnah. Ya. Tadi disebut bahawa kalau ada sesuatu tuduh dengan bukti. Ini tak ada bukti langsung. Tak pernah ada penuduhan prima facie langsung terhadap Perdana Menteri kita, tetapi tetap juga dengan fitnah Tantuya. Bagi lagi satu contoh di Parlimen isu ADCO. Kita jawab dengan jelas isu ADCO tidak ada kena-mengena satu Malaysia dengan One Israel. Tetapi apa yang berlaku dalam Parlimen? Di Parlimen, ahli Parlimen daripada PAS juga sendiri telah berdiri dalam Parlimen mencemarkan kesucian Parlimen dan menjerit UMNO, ADCO, UMNO tanpa melihat kepada fakta yang sebenar dan hujah. Dan itulah contoh fitnah yang sama-sama perlu kita lawan. Ya, bukan hanya UMNO, sebab semua
rakyat Malaysia perlu lawan fitnah sedemikian mana tidak ada fitnah. Jadi saya pegang kepada apa yang disebut oleh Ustaz Nasruddin tadi. Sekiranya betul bahawa dia tidak ada tempat akan lawan mereka dalam PAS juga yang bawa isu tersebut. Saya akan tengok dalam penanda yang akan datang. Fitnah mereka boleh sebut UMNO, APCO, UMNO. Ya, APCO memang ada lah. APCO tu ada. APCO tu ada. Tapi APCO itu bukan UMNO. Dan hujah yang mereka pakai, Tapi UMNO menggunakan khidmat APCO. Tidak. Kerajaan Malaysia gunakan Kerajaan. Tetapi kita Dan kena kerajaan beza. Malaysia. Tak. Itu tak betul. Harap tenang. Tak. Dr. Mazli sengaja utarakan benda itu. Dr. Mazli sengaja mengutara benda itu. Provok. Tak apalah Ya, provok. Provokasi tak apa. Moderator punya kerja lah. Moderator dia memang provok. Tetapi itu salah satu lagi contoh bagaimana isu itu dikurangkan, di reduce menjadi satu isu. Ini kerajaan guna APCO, betul lah. Betul, dia tanpa dengar hujah, tanpa dengar perbezaan satu Malaysia, sejarah ni, kronologi dia dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dah tentukan dalam minda masing-masing, ini prejudis kita. Maka betul UMNO itu APCO itu UMNO. Sedangkan tak dengar langsung kepada penghujahan dan sebagainya. Jadi saya nak sebutkan benda ini sebagai satu contoh bagaimana mudah untuk kita cakap bahawa hari ini kita menentang fitnah dalam pimpinan pemuda PAS, tetapi dilaksanakan sama ada dapat dilaksanakan atau tidak adalah satu perkara yang berbeza. Balik kepada soal isu Syiah tadi, dalam UMNO setahu saya tak ada. Setahu saya tidak ada. Ya, dia tak ada. Tapi dia ada dua pendekatan. Satu pendekatan yang disebut oleh Ustaz Nasruddin itu memang betul, saya setuju. Keterbukaan untuk kita dakwah kepada mereka. Kita pegang kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i dalam UMNO juga. Tetapi pada masa yang sama kita kena tegas. Keterbukaan itu satu, dakwah itu satu. Tapi dalam kita ada undang-undang tertentu, bila kita nak kena pastikan bahawa penyebaran ini adalah satu perkara yang bahaya, kita sekat. Jadi kalau ada orang Syiah, pemuda Syiah nak masuk UMNO tak boleh? Ya, tak boleh. Yang penting dulu kita dakwah. Tapi untuk PAS boleh Ustaz Nasruddin? Ya. Kalau pemuda Syiah nak masuk PAS boleh? Mereka boleh menyertai PAS. Harap mengikut dasar PAS. Mengikut okey. dasar PAS. Sama jawapannya. Terima kasih. Saya cuma terbayang bila tadi YB, Khairi sebutkan tentang isu APCO dan Al-Tantuya dan Datuk Seri Najib. Apakah mungkin isu fitnah macam yalah saudara YB Khairi kata itu fitnah. Siapa ni Ustaz Nasruddin pun katakan fitnah. Tapi apakah boleh dihilangkan fitnah-fitnah ni kalau kita benar-benar ada keterbukaan? Kita letakkan kalau boleh Tuan Guru Ajadi, Datuk Seri Najib dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk duduk sekali satu pentas Sinar Harian. Ini kita bicarakan tentang ketelusan, kita bicarakan tentang transparansi. Ini mengingatkan saya, harap sabar, kita manusia hadari bertamadun. Okey. Ini saya teringat kepada debat menjelang pilihan raya umum UK, bukan Malaysia. Ya, mimpi lah. Di Malaysia mungkin mimpi satu hari nanti, di zaman bila tak tahu. Waktu saya masih terlibat di sana dan bergerak aktif dengan salah sebuah parti politik di sana. Sebab sana sebagai resident Commonwealth kita boleh terlibat dengan politik di sana. Di siaran utama BBC 1 dan ITV 1 itu debat antara calon Perdana Menteri UK. Itu ada Nick Clegg, itu ada Gordon Brown dan David Cameron. Jadi mereka bebas untuk menyuarakan pendapat, mereka bebas untuk mengemukakan idea. Jadi saya rasa isu macam katakan tadi Al-Tantuya ke UMNO APCO ke mungkin akan lebih jelas lagi. Kan? Jadi tak ada fitnah. Sekarang ni kenapa timbul fitnah? Kerana setiap ada pihak yang tak dibenarkan untuk mengemukakan bukti dan pihak tertuduh tidak diberikan ruang untuk membela diri dan mengemukakan hujah. Hari ini alhamdulillah kita agak clear. Ustaz Nasruddin buat sesuatu, YB jawab. YB buat sesuatu, Ustaz Nasruddin jawab. Kan? Wallahualam, sinarian kena anjurkan lah.